Tuan Azli bin Yusof Shah Alam. Puan Yang Ketua, soalan saya soalan nombor 7. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Yang berhormat, Indeks Perpaduan Nasional ataupun IPNAS adalah sebuah indeks nasional yang menjadi kayu ukur terhadap keberkesanan pelaksanaan inisiatif dan program oleh kerajaan untuk memastikan sumbangannya pada tahap perpaduan dan keharmonian negara. Tahap perpaduan rakyat diukur berdasarkan nilai kumulatif dalam konstruk kesempurnaan sosial yang disumbang oleh 5 faktor penting, iaitu tahap keunikan, hubungan sosial rentas etnik, etos bangsa, tabiat urus dan pembangunan, dan sosial defisit. Kajian pembangunan Indeks Perpaduan Nasional atau IPNAS dalam tahun 2018 menunjukkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia adalah pada tahap 0.567 dan berdasarkan skala pengukuran 0/1, pencapaian ini adalah pada tahap sederhana. Pencapaian pada tahun 2022 merekodkan nilai indeks masih dalam tahap sederhana, namun telah meningkat sebanyak 6.2% kepada 0.629. Pencapaian ini menunjukkan bahawa tahap perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia adalah baik dan terkawal. Pencapaian tahap perpaduan ini adalah hasil sumbangan signifikan faktor-faktor seperti berikut. Satu adalah tabiat urus dan pembangunan, kedua adalah etos bangsa dan hubungan, dan ketiga adalah hubungan sosial rentas etnik. Sumbangan tahap keunikan adalah kecil dan tidak signifikan. Berhubung soalan tentang undang-undang bagi membendung elemen pemusuhan antara kaum dan agama, Perlembagaan Persekutuan adalah merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi asas pembentukan negara dan serta identiti rakyat Malaysia. Sejarah pengubalan Perlembagaan Persekutuan perlu dihayati dan difahami oleh semua rakyat kerana ianya melibatkan tolak ansur, kompromi dan pengubahan semua pihak, serta berlandaskan proses persetujuan timbal balik atau perkongsian kuasa antara pelbagai etnik. Antaranya ialah artikel 10 mengenai kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan, dan artikel 11 mengenai kebebasan beragama. Undang-undang sedia ada pada masa ini sudah memadai bagi memastikan perpaduan kaum kekal terpelihara. Antara akta dan perundangan yang berkuat kuasa adalah Akta Hasutan 1948, Akta 15, itu bagi mengawal kesalahan menghasut, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, bagi mengawal kesalahan penggunaan tidak wajar, kemudahan dan perkhidmatan rangkaian, Kanun Kesesaan, Akta 574, iaitu akta yang digubal bagi membolehkan seseorang dihukum atas kesabitan jenayah di mana ia terdapat 7 subsection yang berkaitan dengan perpaduan kaum dan keagamaan. Akta tersedia ada telah mengambil kira pelbagai aspek kawalan bagi mengekang usul-usul yang boleh menjejaskan keharmonian. Justru itu, kementerian ini berpendapat tidak ada keperluan untuk mengubah atau memperkenalkan suatu undang-undang baru pada masa ini dan memadai dengan meningkatkan penguatkuasaan undang-undang sedia ada. Walau bagaimanapun, kalau keadaan berdesak dan kerajaan memikirkan bahawa undang-undang sedia ada perlu dibuat semakan semula untuk pindaan bagi mengekang elemen pemusuhan antara kaum dan agama, maka kementerian ini akan menyokong penuh hasrat tersebut. Sekian, terima kasih. Ya, Salam. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Datuk Yang Pertua, saya kira kita ada masalah yang agak besar juga dalam isu perpaduan ini. Kerana dalam keadaan yang biasa, keadaan normal, memang kita boleh hidup dalam keadaan sentiasa menghormati di antara satu sama lain. Dalam musim-musim perayaan, kita boleh berkunjung ke rakan-rakan kita yang terdiri daripada pelbagai agama dan juga bangsa. Tetapi apabila tibanya musim perayaan, isu-isu yang melibatkan agama dan bangsa ini sentiasa dimainkan, diapi-apikan sehingga boleh menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Persoalan saya kepada Yang Berhormat Menteri ialah
adakah kementerian pernah mengadakan kajian ataupun perbandingan indeks ini ketika di musim-musim pilihan raya berbanding dengan keadaan biasa? Kerana sekarang ini kalau kita lihat, pilihan raya ini dah boleh dikatakan berlaku hampir saban masa dengan pilihan raya kecil, pilihan raya negeri, pilihan raya umum, ya, yang itu. Dan setakat manakah dia mempengaruhi perpaduan yang kita pupuk selama ini melalui kementerian, melalui kerajaan dan sebagainya. Yang keduanya ialah baru-baru ini yang Perdana Menteri ada mengatakan bahawa akan menubuhkan sebuah jawatan kuasa keharmonian antara penganut agama, harmoni. Jadi saya ingin tahu apakah tugas-tugas mereka ini yang terlibat dalam jawatan kuasa tersebut, siapakah mereka, dan adakah jawatan kuasa ini akan bertindih dengan peranan Majlis Penasihat Perpaduan Negara yang sedia ada? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Saya faham soalan Yang Berhormat ini di Kementerian Perpaduan kita juga mempunyai beberapa cara untuk mengatasi masalah-masalah ini. Kalau berkenaan dengan isu masalah di lapangan, kita mempunyai sistem yang dikatakan ispakat. Ispakat ini adalah di seluruh negara kita ada. Kita monitor ke semua act ataupun isu-isu yang sensitif di kalangan rakyat dan dikumpul dan dibuat dan secara elektronik, dan apabila masalah itu dah berkaitan dengan kes hasutan dan sebagainya, kita akan transfer kepada agensi yang berkenaan seperti polis dan sebagainya. Dan kita juga ada mediator di dalam Kementerian Perpaduan di kalangan kuasaan hukum tetangga kita di seluruh negara kita ada. Dan ini kita monitor setiap hari, setiap minggu actually. Dan setakat ini apa yang Berhormat katakan, musim perayaan dan pilihan raya mungkin ada sedikit bertambah isu-isu yang sensitif di kalangan rakyat. Tetapi ianya setakat ini kita lihat ini masih dapat dikawal. Berkenaan dengan Jawatan Kuasa Harmoni dan Majlis Penasihat Perpaduan Negara, tugas mereka adalah berlainan. Jawatan Kuasa Harmoni adalah tertumpu kepada penglibatan semua penganut agama, dan Majlis Perpaduan Negara adalah tugasnya adalah untuk memberi penasihat kepada Kementerian Perpaduan Negara untuk hala tuju pada masa sekarang dan ke depan. JK Harmoni ataupun Harmoni ini, ahli-ahli mereka adalah terdiri daripada kesemua ketua ataupun pengurusi daripada Association of Religious seperti churches, Buddhism dan sebagainya, dan juga of course daripada Badan Islam yang mempunyai 10 orang, yang lain 14 orang, 25 orang jurukuasa dalam Harmoni. Terima kasih. Baik, saya jemput Tanjung Karang, silakan. Terima kasih Yang di-Pertua.